Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. Jadi pada hari ini Cikgu ingin berkongsi video PTPC Sains Tingkatan 1 masih di bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Okey, jom kita lihat apa itu kuantiti fizik dan unitnya. Kuantiti fizik merupakan sifat fizika yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur dan dikira. Okay, benda, sifat tu kita boleh ukur dan kira. Dan dalam bab ini kita akan belajar 5 kuantiti fizik asas, iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Kuantiti fizik ni, dan untuk keseragaman penggunaan, maka kita ada unit sistem antarabangsa. Okay. Unit sistem antarabangsa ni kita ringkaskan sebagai unit SI. Okay. Unit SI digunakan. Kenapa kita perlu gunakan unit SI? Sebab kalau kita gunakan unit SI, dia membolehkan pertukaran data dan juga pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Ini pentingnya unit SI. Jadi, apa itu unit SI? Unit SI dijadikan sebagai unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960. Okay, tujuan utama ialah untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Okay, so dalam ini nampakkan paparan cikgu ada 5 kuantiti asas. Okay, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama, panjang. Okay, apakah unit SI bagi panjang? Unit SI-nya adalah meter. Meter. Jadi simbolnya adalah M huruf kecil. M huruf kecil. Okey, yang kedua jisim. Unit SI bagi jisim adalah kilogram. Kilogram. Dan simbolnya adalah kg huruf kecil. Okey, yang ketiga masa. Masa. Yang anda tahu mesti jam, minit, saat. Okey, dalam unit SI adalah saat. Okay, saat. Dan simbolnya adalah S huruf kecil. Seterusnya, suhu. Okay. Suhu yang biasanya kita ukur darjah Celsius kan? Tetapi unit SI bukan darjah Celsius. Unit SI adalah Kelvin. Okay, Kelvin. Dan simbolnya adalah K huruf besar. K ya, tapi huruf besar. Okay, satu lagi, arus elektrik. Okay. Unit SI bagi arus elektrik adalah ampere. Dan simbolnya adalah A. A huruf besar. Okay, itu saja 5 kuantiti fizik asas. Okay, next kita akan lihat kepada nilai imbuhan. Okay, kenapa ada nilai imbuhan? Sekiranya nilai unit kuantiti fizik dia sangat besar ataupun sangat kecil, maka unit yang sesuai boleh digunakan. Okay. Dan nilai imbuhan ini adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Okay, kita lihat sekejap lagi. Ini pelajar perlu ingat. Ini adalah jadual nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Okay, cuba lihat di sini. Ada berapa imbuhan? Ada 8. Okay, kita pergi satu persatu. Yang pertama, giga. Giga. So, nilai bagi giga adalah sangat besar. Okay, contohnya tengok sini. 1. Tengok berapa sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sifar. Maka bentuk piawainya kita akan tulis sebagai 10 kuasa 9. Disebabkan ada 9 sifar. 10 kuasa 9. Dan simbol bagi giga adalah G. G huruf besar. Kita pergi yang kedua, mega ataupun mega. Okay, megabyte kan, mega. So, mega ini adalah 6. Okay, tengah 1 kan, 6. Belakang ada 6 sifar. Ini 1 juta. 6 sifar. Bentuk piawainya adalah 10 kuasa 6. 6 sifar, kuasanya 6. Simbolnya M. Ini M huruf besar. Okay. Okay, yang ketiga, kilo. Ini lebih biasa kan dengan kita kan. Kilo itu 1000. 3 sifar aja. Maka bentuk piawainya 10 kuasa 3.
Dan simbol bagi kilo adalah K, huruf kecil. Okay, next. Desi. Okay, desi. Desi ni mungkin kurang biasa. Nilainya adalah 0,1. Okay. Bentuk piawainya. Okay, 0,1. 1 tempat perpuluhan. 1 kan? Okay. Bentuk piawainya 10. Ini kuasa. Negatif 1 tu tulis dengan kecil di penjuru atas sebelah kanan. Tengok macam ni. 10 kuasa negatif 1. Okay, awak nak belajar dengan lebih lanjut dalam matematik nanti. Okey, untuk simbolnya, desi adalah D huruf kecil. D huruf kecil. Okey, next. Senti. Senti ya. Senti. Sentimeter. Nilai bagi senti adalah 0,01. Nampak 2 tempat perpuluhan. Maka bentuk piawainya akan jadi 10 kuasa negatif 2. Okey, 10 kuasa negatif 2. Simbol bagi senti. Ini awak dah belajar sekolah rendah. Senti. So, adalah C huruf kecil. Ini C huruf kecil. Bukan S. Ini adalah C huruf kecil. Okey, seterusnya mili. Ini nilai semakin dari besar dan susun makin kecil. Mili itu 0,01. 3 tempat perpuluhan. Maka bentuk piawainya 10 kuasa negatif 3. 3 ni. Okey, simbolnya mili adalah M huruf kecil. Okey, next. Mikro. Ataupun saya sebut micro. Micro. So, nilainya adalah 0,0,0,0,1. Tengok dia 6. Okey, 6 tempat perpuluhan belakang ni. Maka bentuk piawainya 10 kuasa negatif 6. Boleh? 6 kan? Okey, dan simbolnya agak berbeza. Simbol macam ni. Dia macam satu bentuk U. Tapi permulaan tu lebih panjang. Nampak? Okey, macam ni. Itu adalah micro. Okey, ataupun you sebut mikro. Okey, yang terakhir. Paling kecil. Nano. Okey, nano. Berapa? Tengok tempat perpuluhannya. Belakang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Maka bentuk piawainya 10 kuasa negatif 9. Dengan simbolnya adalah N huruf kecil. Okey, belajar. So, this one anda kena ingat. Okey, nilai imbuhan. Okey, next kita akan belajar tentang pertukaran unit kuantiti asas. Ada 3 di sini. Yang paling basic, jisim, panjang dengan masa. Kita lihat dulu jisim. Ini senang untuk anda, dah pernah belajar. Okey, kilogram. Kilogram nak tukar kepada gram. Caranya adalah darab 1000. Okey, gram nak balik kilogram, bahagi 1000. Okey, saya tak payah cerita lanjut lah. Kita lihat 2 contoh di sini. Soalan 1. 2,9 kilogram nak tukar ke gram. So, automatik anda dah tahu kena darab 1000. Okey, darab 1000. Okey, form 1 boleh tekan kalkulator. So, you akan dapat jawapan 2,900 gram. Okey, soalan 2. 8,300 gram. Ini nak cari kilogram pula. Kalau gram ke kilogram, kita bahagi. Maka, akan dapat 8,300 bahagi 1000. So, jawapannya anda akan dapat 8,3 kilogram. Okey, selesai jisim. Kita pergi seterusnya panjang. Panjang ni dia banyak sikit unitnya. Okey, ada kilometer, meter, desimeter, sentimeter dan milimeter. Okey, kita lihat satu persatu. Dari kilometer nak tukar ke meter. Caranya kena darab 1000. Kilometer ke meter darab 1000. Meter ke desimeter pula darab 10. Okey, sebab besar ke kecil kan dia darab 10. Okey, desimeter ke sentimeter akan jadi darab 10. Okey. 1 sentimeter sama berapa milimeter? Ini makin kecil kan? Kena darab 10. Okey. Perjalanan terbalik tu akan bahagi. So, milimeter tukar ke sentimeter bahagi 10. Okay. Sentimeter tukar ke desimeter unitnya bahagi 10. Desimeter tukar ke meter bahagi 10.
Dan akhir sekali, meter tukar ke kilometer bahagi 1000. Okey, ini juga anda perlu ingat. Okey, bawah kita lihat 3 contoh. Okey, contoh yang pertama. 90 meter sama dengan berapa sentimeter? Okey, soalan tu dari meter ke sentimeter. Okey, dari meter nak jalan ke sentimeter. Nampak kan pointer saya? Okey, maksudnya dia kena darab 10, darab 10. Dia ada darab 100. So, awak kena darab 100. Jadi, lihat di sini. 90 kena darab 100, maka anda dapat 9000 cm. Okey, teruskan kepada soalan 2. 500 cm sama berapa meter? Ini soalannya terbalik. Tadi darab 100. Kali ini kita kena bahagi. 500 bahagi 100, maka anda akan dapat 5 meter. Okey, bagi soalan 3, so 85 mm, kita nak tukar kepada meter. Okey, untuk soalan ini, kita akan lihat di atas. Milimeter nak tukar balik meter. Tengok dia jalan berapa kali? 3 kali. Tengok 1, 2, 3. Artinya kena bahagi 1000. Okey, maka kita akan guna 85 bahagi 1000. So, jawapannya akan dapat 0.085 meter. Okay. Selesai untuk yang panjang, kita teruskan untuk yang masa. Okay. Untuk masa, unit ukuran yang biasa untuk dengan kita adalah jam, minit dengan saat. Okay. Ini anda dah tahu, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Sebab tu kena ada darab. Okey, kalau terbalikkan dari saat nak cari minit akan bahagi 60. So, minit ke jam juga bahagi 60. Okey, kita lihat 2 contoh yang pendek di bawah. Soalan 1. 8 minit sama berapa saat? Okey, 8 minit sama berapa saat? Kita akan darab. So, 8 darab 60, maka you dapat 480 saat. Soalan 2. 900 saat nak tukar ke jam. 900 saat kita nak tukar ke jam. Tengok dari saat 1 kali, 2 kali tukar ke jam. Artinya kita kena bahagi 60 sebanyak 2 kali. Okey, macam ni. So, 900 bahagi 60, bahagi lagi 60. Okey, boleh tekan kalkulator, jawapannya akan dapat 0.25 jam. Okey. So, ini pertukaran unit asas. Kita lihat lagi ukuran zaman dahulu. Okay, zaman dahulu dia guna kaki, guna jari, okay, sebagai ukuran. Depa, okay, depa boleh lihat raja ada. Okay, depa. Okay, next adalah jengkar. Okay, jengkar tangan anda, lihat gambar raja A. Okay, hasta, okay, lihat gambar raja D. Itu adalah maksudnya hasta. Dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur panjang. Okay, tapi semua ini bukan unit piawai. Kenapa kita perlu ada unit piawai? Kepentingannya unit piawai dalam kehidupan harian. Sebab kalau ketidakseragaman unit dalam kehidupan boleh mendatangkan kekeliruan. Sebab contohnya depa kan? Okey, kan jari dengan tangan setiap orang tak sama. Dan penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Okey, sekian saja perkongsian cikgu tentang kuantiti fizik dan unit asas ini. Dan cikgu ada lagi satu video untuk anda tentang 5 soalan klon bagi anda menolong anda menjawab soalan praktis formatif dalam buku teks anda. Okey, so nantikan video cikgu yang seterusnya. So, jika anda suka video cikgu, sudilah tekan like dan subscribe channel cikgu untuk video-video sains yang lain. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.